Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni video untuk yang kelima. Jawab soalan daripada IG Jom Dakwah. So, kita pergi kepada first question. Untuk soalan yang pertama, gelaran apa yang diberi kepada Umar bin Al-Khattab? Gelaran kepada Umar adalah Al-Faruq. Sebab Umar ni dia lebih kepada melakukan, dia dapat bezakan benda yang baik dan yang buruk. Okay, Al-Faruq ni maksud dia, tak silap aku, dapat membezakan antara yang baik dan buruk. So aku pilih A. Betul. Okey, dalilnya Sayyidina Umar Al-Khattab diberi gelaran Al-Faruq oleh Rasulullah SAW, maksud yang dapat membezakan antara baik dan buruk. Pada setiap malam beliau akan menangis merasa takut akan Allah dan dosa yang lalu, terutamanya apabila beliau membaca surah Al-Mutaffifin. Umar Al-Khattab seorang yang sangat berani, tegas, berpendirian teguh, berpandangan jauh dan banyak pekerti baik yang lain. Keberanian beliau sangat terselah semasa peristiwa umat Islam berhijrah ke kota Madinah. Beliau telah mencabar kaum kafir Quraisy untuk menghalangnya, termasuklah tokoh-tokoh para pembesar. Bahkan beliau melakukan tawas secara terbuka. Sebab time ni Islam belum tersebar luas lagi and banyak orang kafir tak suka agama Islam. Tapi time ni juga Umar berani melakukan tawas secara terbuka. Kita terus pada soalan kedua. Untuk soalan kedua, siapakah nama raja di Absyah? Ni aku tak tahu. And siapakah nama raja di Absyah? And aku teka lah. Sebab Absyah, Raja Namrud bukan, Fir'aun bukan, Abrarah, Absyah. Aku pilih D lah, sebabnya ada Shi dengan Syah. Boleh lah? Cuba, aku pilih D. Betul. Okey, dalilnya Absyah atau gelaran Al-Najashi sentiasa bersedia melindungi orang yang dizalimi. Beliau belajar daripada sejarah pahit hidupnya. Menyelurusi sejarah hidupnya, beliau merupakan anak tunggal kepada raja di Absyah pada ketika itu. Ayahnya dibunuh dalam satu komplot jahat untuk menggulingkannya. Kemudian beliau diasuh oleh bapa saudaranya yang menggantikan tahta selepas itu. Beliau membesar menjadi pemuda yang berkarisma dan berkepimpinan. Para pembesar Absyah risau jika pemuda itu diangkat menjadi raja dan bangkit menuntut bela atas kematian ayahnya. Mereka menghasut raja agar membunuh Asyam. Mendengar permintaan tersebut, raja sangat murka dan berkata, sejahat-jahat kaum ialah kalian. Dahulu kalian membunuh ayahnya dan kini kalian memintaku untuk membunuhnya pula. Demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Ni satu yang baru, sebabnya aku pun tak tahu juga yang ni. And kita next kepada soalan ketiga. Untuk soalan ketiga, mengapa Nabi Muhammad suruh orang Islam ke Absyah? Untuk mencari ilmu, untuk mencari duit, untuk lari daripada Nabi Muhammad? Bukan. Untuk mengelakkan daripada terus diseksa. Absyah tadi dia cakap tempat pemimpin yang sanggup tidak sukakan kezaliman. So aku rasa C. Betul. Rasulullah SAW berasa pilu melihat dahsyatnya kezaliman yang dideritai oleh kaum muslimin di Mekah. Baginda berkata kepada mereka, di negeri Absyah tertahta seorang raja yang tidak suka berlaku zalim. Pergilah kalian ke sana dan berlindunglah di istana sehingga Allah membukakan jalan keluar dan membebaskan kalian daripada kesulitan ini. Atas dorongan Rasulullah SAW itu, berangkatlah rombongan pertama Muhajirin dalam Islam yang berjumlah 80 orang ke Absyah. Di negeri baru ini mereka mendapat ketenangan dan keamanan. Mereka bebas menikmati manisnya takwa dan ibadah tanpa sebarang gangguan. Okey. Kita terus pada soalan keempat.
3, 4. Soalan keempat. Untuk soalan yang keempat, penduduk Madinah terdiri daripada suku kaum Aus dan yang ni aku ada baca, aku ada baca dalam FB yang mengenai suku kaum Aus dan Rush. Jawapan aku A. Betul. Silap aku lah yang kaum Rush dengan Aus ni yang menolong rombongan Nabi. First, kita baca dalil dia dulu. First, Madinah sebelum hijrah dikenali dengan nama Yasrib. Madinah terletak di sebelah utara Mekah. Terdapat 2 suku Arab yang besar tinggal di Madinah. Suku Aus dan suku Khazraj. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, maka terdapat 5 golongan manusia. Muhajirin, Al-Ansar, Yahudi, Munafikin, Musyrikin. Golongan Muhajirin adalah seorang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah bersama dengan Rasulullah SAW. Golongan Al-Ansar ialah orang Islam Madinah terdiri daripada Aus dan Khazraj yang memberi pertolongan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang Muhajirin semasa mula sampai di Madinah. Kita terus pada next question. Question ke-5. Al-Amin ialah gelaran yang diberi kepada Nabi Muhammad, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Al-Amin, maksud Al-Amin ni adalah perbuat Nabi Muhammad. Al-Amin, Nabi Muhammad adalah Al-Amin sebab setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan baginda oleh Nabi adalah tak pernah salah. Lebih kurang macam tu lah. Tak silap aku. Kita tengok dalil dia dulu. Buktikan Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat yang terpuji dan dihormati dalam masyarakat. Baginda digelar Al-Amin oleh orang Arab Quraisy kerana perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai dan tidak pernah berbohong. Nabi juga bersifat dengan sifat amanah hingga menyebabkan Khadijah bin Khuwailid menyerahkan modal yang besar kepada baginda untuk diperniagakan. Baginda telah menyampaikan ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh setelah dilantik menjadi Rasul. Baginda juga bersifat penyayang terhadap orang tua dan juga kanak-kanak. Yang pasal Khadijah, tak silap aku ada cerita dalam part 2 ataupun part 3 mengenai isteri pertama Nabi. So, kita tengok lagi. Tu je daripada 5 soalan je daripada Jijun Dakwah untuk hari ni. So, tu je lah yang dapat aku kongsikan. Kalau ada yang salah silap, tolong tegur. And kalau rasa kekurangan pada video ni, tolong komen lah di bawah. Apa-apa pun, jangan lupa like and subscribe. Apa pun, thank you.